Ia bertujuan untuk memastikan Malaysia memiliki sebuah angkatan masa hadapan yang bersepadu, tangkas dan berfokus menjelang tahun 2030 sebagaimana yang diputuskan dalam Kertas Putih Pertahanan. Berdasarkan kepada Kertas Putih Pertahanan, strategi ketenteraan negara telah dilancarkan pada 26 September tahun lepas sebagai dokumen strategik tertinggi untuk memberi manifestasi baru kepada peranan utama dan sekunder Angkatan Tentera Malaysia sebagai perisai negara. Bagi melaksanakan peranan tersebut dengan cekap dan juga berkesan, Angkatan Tentera Malaysia perlu melakukan pendekatan berstruktur secara menyeluruh. Ia sekaligus akan memacu aspek peningkatan keupayaan dan kebolehan untuk melaksanakan operasi secara bersama dengan berkesan. Selain itu, ia turut menjurus kepada kemampuan melaksanakan tugas yang berorientasikan misi dan menggunakan teknologi semasa dengan memberi penekanan kepada keupayaan tindak balas angkatan yang didokong oleh sistem logistik yang mapan. Semua tindakan ini bertujuan membolehkan Angkatan Tentera Malaysia berupaya mempertahankan dua wilayah secara serentak. Penubuhan jawatankuasa pembangunan Angkatan Masa Hadapan atau ringkasnya disebut sebagai jawatankuasa pemampan. Jawatankuasa pemampan akan ditubuhkan dengan kadar segera dan ia bertaraf jawatankuasa kedua tertinggi di dalam Angkatan Tentera Malaysia yang bertanggungjawab terus kepada jawatankuasa Panglima-Panglima. Jawatankuasa pemampan bertanggungjawab menilai perolehan aset-aset baru yang perlu menepati 6 ciri utama Angkatan Masa Hadapan, iaitu kebersamaan, kebolehoperasian, berasaskan teknologi, berorientasikan misi, berupaya beroperasi serentak di dua wilayah dan kecekapan logistik. Gerak tindak yang kedua pula ialah ke arah merentasi dimensi keempat. Dokumen perincian gerak tindak angkatan merentasi dimensi keempat iaitu Fourth Dimensional Malaysian Armed Forces ataupun kita sebut sebagai 4DMAF perlu disiapkan dengan kadar segera. Kita akan buat kajian semula dan dokumen ini sangat penting kerana ia menterjemahkan keupayaan yang diperlukan oleh strategi ketenteraan negara. Gerak tindak yang ketiga pula ialah reformasi Angkatan Tentera Malaysia 2030 atau ringkasnya Angkatan 30. Reformasi Angkatan 30 akan melibatkan perubahan dan penstrukturan semula organisasi sedia ada. Kita akan kaji dan kita sekiranya sesuai kita akan strukturkan semula. Proses semakan dan juga pembaharuan menyeluruh terhadap reka bentuk angkatan akan dilakukan dengan menjadikan pemimpin, anggota, organisasi, doktrin, keuangan, alatan dan latihan ataupun dengan ringkasnya kita sebut sebagai payout call. Ia akan dijadikan sebagai teras keupayaan Angkatan 30. Jadi markas Angkatan Bersama diberikan tanggungjawab untuk mengkaji, merencana dan memperkasakan semula semua operasi Angkatan Tentera Malaysia dan dilihat di mana yang sesuai berpandukan kepada konsep operate and sustain agar ia menjiwai sifat kebersamaan. Dalam aspek latihan, kemahiran tempur anggota akan dipertingkatkan melalui latihan yang giat dan juga efektif, pengurusan latihan yang sistematik serta komitmen yang tinggi dari semua lapisan anggota dan juga pemerintah Angkatan Tentera Malaysia. Langkah transformasi ini menepati konsep sinergi 3M iaitu Man, Machine and Method yang selalu saya sebutkan sejak saya menjadi Panglima Tentera Darat lagi.